Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang berada di dalam kereta, sedang menunggu seseorang yang sedang mendapat rawatan di hospital ya. Jadi tak boleh duduk di hospital, jadi saya tunggu lama di dalam kereta. Jadi dengan ini saya baca buku. Ini dia ya, Armageddon 2012, terbitan syarikat BTS yang ditulis oleh Muhammad Alexander ya, penulis bestseller Ya'juj dan Ma'juj ya. Okey, jadi Armageddon ini berkisah tentang bencana akhir zaman yang sangat menarik pada saya, menambahkan pengetahuan. Dan buku ini sebenarnya ditulis oleh Wisnu Sasongko. Nama dia ada Indonesia sebab dia dilahirkan di Bandar Malang, Jawa, Indonesia, tapi dikenali juga dengan nama Muhammad Alexander ya. Sebenarnya Muhammad Alexander adalah seorang pensyarah ataupun dosen ya, kalau dikenali di Indonesia, yang mana beliau ni sedang mengajar di Universiti Brawijaya. Jadi buku ni agak tebal, iaitu ada 557 muka surat. Tapi buku ni sangat menarik, dah ada 22 bab ya. Jadi Muhammad Alexander dia mengupas buku ni berdasarkan filem yang sangat popular dulu, itu filem 2012 ya. Dan dia juga membuat lisensi tentang filem 2012 ni tentang ramalan kaum Maya berkaitan dengan adingan kiamat, gempa tsunami, letupan gunung berapi dan kehancuran ya, bumi. Jadi kalau kita lihat Muhammad Alexander ni, dia menulis iaitu muka depan buku ini ya. Ini kita kalau nampak gambar dia ni ya, sangat menarik. Dia menulis muka surat depan ni berdasarkan pada surah Ad-Dukhan ayat 10-11. Dia kata, maka tunggulah hari ketika langit membawa asap yang nyata yang meliputi seluruh manusia. Inilah azab yang pedih. Saya suka baca buku ni sebab ini menambahkan pengetahuan ya. Okey, dalam bab yang pertama tadi dia telah menjelaskan, membuat sensi tentang filem 2012 ya. Sangat hebat dia mengulasnya. Kemudian bab 2 menceritakan tentang kalender dan ramalan kaum Maya ya. Dan bab 3 tumpuk matahari, perubahan kutub magnetik bumi dan konfigurasi planet. Ini berkaitan dengan alam, berkaitan dengan agama, berlandaskan kepada Al-Quran dan juga hadis. Dan juga bab 4 tarikh tentang kiamat, kumpulan pemujaan hari kiamat dan akibatnya ya. Dalam bab 5, 10 tanda besar kiamat diceritakan oleh penulis ini. Bab 6 iaitu Dajjal berkuasa di bumi selama 40 tahun. Kemudian bab 7 asap tebal memenuhi bumi. Kemudian bab 8 tentang tempoh 40 perkataan kafir tertulis di dahi Dajjal ya. Dia ada buku ni sangat menarik pada saya sebab dia ada gambar, dia ada berdasarkan Al-Quran, ada berdasarkan pada sejarah, pendapat-pendapat orang lain ya. Bab 9 Nabi Isa turun ketika asap masih menyelimuti bumi. Bab 10 tentang Ya'juj Ma'juj yang muncul semula. Bab 11 matahari terbit dari barat. Bab 12 angin lembut yang mengambil roh setiap mukmin. Bab 13 kiamat besar, iaitu tentang fasa ya, tentang kehancuran alam semesta. Bab 14 astronomi dalam Al-Quran, ini ya dikaitkan dengan sains. Bab 15 kronologi fasa-fasa kiamat berdasarkan Al-Quran. Bab 16 kiamat fasa 1
sangkakala pertama yang ditiupkan, ya. Bab 17, kiamat fasa 2, langit bergoncang dan terbelah. Bab 18, tajuk dia kiamat fasa 2, supernova, ya. Bab 19, kiamat fasa 4, iaitu bencana dahsyat di bumi. Bab 20, kiamat fasa 5, kematian seluruh manusia, ya. Bab 21, sangkakala kedua ditiup, umat manusia dibangkitkan. Bab 22, penulis ini membuat kesimpulan tentang iaitu filem 2012 yang dikatanya lawan Al-Quran dan hadis, ya. Saya sangat suka buku ni sebab dia ada berkaitan dengan agama, sains, sejarah, ramalan-ramalan. Bagus, ya, untuk pengetahuan kita, terutamanya kita pun juga berada di akhir zaman ini. Jadi kalau kita lihat, ya, kesimpulan buku ini, ya, kesimpulan buku ini sebenarnya Armageddon 2012 ni mendedahkan rahsia di sebalik fakta pembinaan filem 2012. Dia mendedahkan perbalahan antara para saintis dan pakar sejarah mengenai penemuan kalender Maya yang mencetuskan 1000 tanda tanya, ya. Ada pihak yang menolak dakwah ini dan tidak kurang juga yang mempercayainya. Huru-hara dunia semakin kompleks seolah-olah membenarkan dakwah ini. Jadi kiamat pasti berlaku. Jadi persoalannya bila. Ini yang dicetuskan oleh penulis ini. Jadi sebenarnya penulis ini banyak, ya, menghasilkan kajian mengenai Ya'juj dan Ma'juj, Zulkarnain dan juga hari kiamat, ya. Keseluruhan ini buku ini sangat bagus, ya. Jadi suruhkanlah kepada semua orang untuk baca, pertamanya tentang berkaitan dengan bencana akhir zaman. Cubalah baca buku ini, sangat menarik, ya. Jadi saya dalam kereta ni pun saya baca, saya rasa sangat seronok sebab dia ada gambar-gambar yang sangat menarik, ya. Berkaitan dengan sains, ya, pendapat manusia dan juga bagaimana tentang NASA, ya, kronologi tanda-tanda kiamat. Kemudian ada pula tentang planet, alam semesta. Kalau kita lihat daripada sini, dan ya, tengok dia macam mana ada gambar matahari yang akan digulung, ya. Dan ini ada galaksi lagi, ya, tentang ini galaksi. Sangat menarik. Dia ada sains, ada agama, ada sejarah. Saya surkan supaya membaca, ya. Okey, selamat membaca. Sekian saja. Terima kasih perkongsian buku ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ain Fitra binti Nur Ashikin, unit V13, Major Pendidikan Islam. Hari ini saya akan berkongsikan mengenai sebuah buku yang bertajuk Q&A Fiqh Perubatan. Buku ini dikarang oleh Dr. Muhammad Rafiqi Ehsan dan dikupas oleh Prof. Datuk Dr. Arif Osman dan diterbitkan oleh TTS. Buku ini wajar dikaji oleh pelajar, pengamal perubatan dan orang awam kerana buku ini membincangkan mengenai hukum hakam dalam perubatan yang kita wajar tahu, terutama sekali bagi umat Islam. Buku ini membincangkan tentang persoalan yang wujud dan timbul dalam bidang perubatan dan hukum hakam yang berlaku dalam perubatan. Buku ini juga menjelaskan dan memberitahu kita mengenai hadis-hadis palsu yang timbul dalam bidang perubatan dan rukhsah, iaitu kemudahan bagi orang sakit. Panduan juga disediakan, contohnya panduan solat, ambil
sakit seperti tayamum dan sebagainya. Buku ini juga menjelaskan mengenai hal-hal kewanitaan seperti haid, nifas dan sebagainya. Seterusnya, antara persoalan yang wujud dan dibincangkan dalam buku ini ialah bagaimana orang sakit berpuasa, hukum pemindahan organ dan sebagainya. Jadi amatlah bermanfaat kepada kita kerana buku ini juga membincangkan mengenai kehidupan seharian kita, iaitu taharah, iaitu bersuci dan sebagainya. Bagaimana untuk kita mengadaptasikan dalam kehidupan kita. Jadi wajarlah buku ini dimiliki oleh semua orang sebagai rujukan kepada kita melakukan amal ibadat seharian. Buku ini juga merangkumi kehidupan kita, bukan saja dari segi perubatan. Jadi sekian daripada saya. Assalamualaikum dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Selamat sejahtera semua. Hari ini saya akan membicarakan sebuah buku bahasa Tamil yang bertajuk Anbu Kaditanggal, dan ini merupakan buku tersebut. Anbu Kaditanggal bermaksud surat-surat yang ditulis dengan penuh kasih sayang. Buku ini telah dikarang oleh seorang penulis tempatan yang bernama Kanimuli Kupusami. Beliau turut dikenali sebagai Kampar Kanimuli kerana beliau tinggal di Kampar Perak. Edisi pertama buku ini telah dikeluarkan pada tahun 1994 dan ini merupakan edisi ketiga buku ini. Terdapat 40 topik kecil dalam buku ini, seperti kepentingan pendidikan, kepentingan menghargai ibu bapa dan guru, kepentingan mengamalkan amalan pemakanan berkhasiat dan sebagainya. Kesemua topik yang terdapat dalam buku ini sebenarnya menarik kerana ia fokuskan kepada isu-isu semasa yang terdapat dalam masa ini. Walau bagaimanapun, saya telah memilih sebuah topik yang menarik minat saya, iaitu kepentingan pengujudan perpustakaan di rumah. Pada masa ini, amalan membaca dalam kalangan masyarakat semakin berkurangan. Hanya beberapa keluarga yang mewujudkan perpustakaan di rumah mereka. Pengarang berpendapat bahawa dengan pewujudan perpustakaan di rumah, amalan membaca dapat ditanam dalam kalangan ahli keluarga. Seterusnya, beliau juga menyatakan bahawa dengan pewujudan perpustakaan di rumah, pendidikan kanak-kanak juga dapat diperkembangkan di samping mewujudkan minat untuk mengunjungi perpustakaan awam, kerana amalan membaca telah ditanam dalam kalangan kanak-kanak sejak kecil lagi. Seterusnya adalah keistimewaan buku ini. Kesemua karangan yang terdapat dalam buku ini adalah dalam bentuk surat dan setiap karangan tidak melebihi 6 muka surat. Selain itu, isu perbincangan pengarang buku ini telah disokong oleh 4 tokoh yang terkenal dalam dunia sastra Tamil, iaitu Bharatiyar, Bharathidasan, Dr. Mu Varadarasan dan juga Tiruvalluvar. Bagi rakan-rakan yang ingin membaca buku ini, anda boleh meminjam buku ini daripada pelajar unit pengajian Tamil. Dan akhir sekali, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Nazri kerana memberi peluang kepada saya untuk mengambil bahagian dalam program Bicara Buku Online.